Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Salatan wa salaman daimain ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, para penonton yang saya hormati dan saya kasih sekalian, alhamdulillah. Pada pagi ini marilah sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya, kerana dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kerana dengan kesihatan yang baik Allah limpahkan kepada kita, kerana nikmat yang begitu luas diberikan kepada kita, maka sewajarnya lah kita memperbanyakkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada pagi ini kita akan teruskan pengajian kita dalam rakaman video berkenaan dengan sambungan bab beriman kepada adanya malaikat. Kitab rujukan adalah Mustikah Hadis jilid pertama, sambungan daripada rakaman sebelum ini, yakni hukum berselawat. Dan pada pagi ini tajuknya iaitu faedah berselawat. Dalam rakaman yang lepas kita telah mengetahui bahawa hukum berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulama menyebutkan, sepakat mengatakan adalah wajib, ya. Dan sudah tentu selawat yang merupakan kewajipan kepada kita untuk menyebutnya itu, maka sudah tentu ada faedah yang banyak. Allah Subhanahu wa taala sediakan kepada kita faedah yang banyak. Apa faedahnya, tuan-tuan? Jadi sekiranya tuan-tuan teruskan menonton video ini sampai habis, maka tuan-tuan, puan-puan pasti akan dapat mengetahui apakah faedah yang disebutkan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak hadis-hadis yang menjelaskan faedah berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ramai pula ulama yang telah menyusun kitab-kitab dan risalah-risalah khas untuk menerangkan faedah yang ternyata daripada hadis-hadis yang tersebut. Jelasnya sesiapa yang berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan maksud dan tujuan yang pertamanya untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua menandakan kecintaan kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi dan rasul yang bertanggungjawab membangunkan akidah Islamiyah kepada kita, yang menyuburkan iman kita, yang membawa manusia daripada kegelapan kepada cahaya, daripada jahiliah kepada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, berganda-ganda rahmat yang dilimpahkan Allah kepadanya. Mana orang yang berselawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa hayat hidupnya, Allah Subhanahu wa taala limpahkan begitu banyak rahmat kepada mereka. Rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ni banyak, ya, berlimpah ganda. Dan sememangnya maklum bahawa rahmat Allah adalah satu perkara yang sangat-sangat dikehendaki dan yang sungguh-sungguh dipohon oleh tiap-tiap orang-orang mukmin. Jadi kita orang mukmin, tuan-tuan, sangat-sangat kita mengharapkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mahu sungguh-sungguh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kerana sebaran nikmat, ilmu pengetahuan, anak pinak, harta benda, pengaruh, kedudukan, pangkat, kebesaran, ya, yang diperoleh oleh kita itu, kalau tidak disertai oleh rahmat Allah, akan menjadi nikmah. Ya. Harta benda, anak pinak, ya, pengaruh, pangkat, kedudukan, kebesaran, ilmu pengetahuan dan sebagainya yang dimiliki oleh manusia itu, kalau tidak disertai oleh rahmat Allah, maka ia akan menjadi nikmah dan bala bencana. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita bergembira dengan rahmat kasih sayangnya sahaja. Ya. Ni perintah Allah Subhanahu wa taala supaya kita bergembira, ya, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang dilimpahkan kepada kita ini. Ya, Allah memberi kasih sayangnya kepada kita, maka sepatutnya lah kita bergembira. Ya, kerana kita telah mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah berikan kepada kita yang melimpah ruah itu, ya, sepatutnya kita bergembira. Ya, bergembira dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kasih sayangnya Allah berikan kepada kita kehidupan yang baik, kehidupan yang selesa. Ya, itu dikatakan rahmat Allah. Kasih sayang Allah. Maka nikmat, adanya kehidupan itu, keselesaan yang kita kecapi, harta benda yang kita nikmati, harta benda yang diberikan, yang diperolehi, itu merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kerana kasih sayang Allah kepada kita. Sebagaimana disebutkan dalam surah Yunus ayat 58, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Ini, ya, ayat Al-Quran surah Yunus ayat 58 yang bermaksud, katakanlah dengan kurnia rahmat Allah, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Ya, Allah perintahkan dengan rahmat dan kurniaan Allah SWT, maka sepatutnya kita bergembira. Hendaklah dengan itu mereka bergembira kerana kurniaan Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Rahmat Allah lebih baik daripada apa yang kita kumpulkan. Kita kumpul apa? Kita kumpul harta benda, kedudukan, kemewahan yang kita ada. Ya, itulah sebab itu dikatakan semuanya ini kalaulah tanpa rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi nikmah.
menjadi bala bencana kepada kita. Ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kedua, disebutkan dalam kitab ini tempat-tempat yang berdekatan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Di mana saja baginda sallallahu alaihi wasallam itu berada. Maka orang yang berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini di hari akhirat nanti dibangkitkan mereka, ditempatkan kedudukannya bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, alangkah mulianya kita tuan-tuan, dapat duduk bersama dalam majlis bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah kita semasa hidup di dunia ini, kadang-kala kita dijemput untuk menghadiri majlis, dan kita duduk satu baris ataupun duduk dalam satu tempat bersama dengan orang-orang yang kenamaan, itu pun dah menjadi kebanggaan kepada kita. Kita berselfie, ambil gambar dengannya, bersalam dengan dia, bercakap, bersembang. Kemudian kita tunjukkan kepada kawan-kawan kita, inilah hari ini aku dapat duduk dengan orang-orang yang kenamaan. Apatah lagi di hari akhirat nanti tuan-tuan, kita dapat duduk bersama dengan seorang yang boleh menyelamatkan kita daripada azab di hari akhirat, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi kecintaan, yang menjadi dambaan kepada setiap orang beriman untuk bertemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faedah yang keduanya adalah mereka akan ditempatkan berdekatan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiganya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keutamaan beroleh syafaat yang khas dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Jadi orang yang banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi keutamaan kepada dia untuk mendapat syafaat yang khas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi syafaat ni tuan-tuan, apa maksud syafaat? Syafaat ni ialah permohonan baginda sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala supaya disegerakan sesi pembicaraan dan pengadilan setelah lama sengsara menunggu di perhimpunan mahsyar. Jadi kita jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mohon disegerakan pembicaraan kita. Kemudian kita akan mohon juga syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melintasi titian Siratal Mustaqim yang digambarkan begitu dahsyat, yang digambarkan dalam hadis-hadis Nabi. Orang yang melintasi titian Siratal Mustaqim itu berbagai-bagai ragam. Ada yang dapat melintas dengan secepat kilat, ada yang berlari, ada yang berkenderaan, ada yang merangkak, ada yang jatuh, kemudian naik balik. Begitulah keadaannya, bergantung kepada amalan kehidupan semasa hayat di dunia ini. Sebab itu syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini amat kita memerlukan, amat kita berkehendak kepada syafaat ini agar dapat membantu kita di padang mahsyar nanti. Yang tidak ada bantuan, yang tidak ada pertolongan daripada sahabat andai kita, ibu bapa, anak-anak, tak boleh nak bantu kita kecuali syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh yang demikian tuan-tuan, perbanyakkanlah berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana keutamaan kepada kita untuk beroleh syafaat yang khas
daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, doa selawat malaikat yang sentiasa berselawat kepadanya selama ia berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat, tuan-tuan, yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sentiasa mencari-cari siapakah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sentiasa menyebut selawat. Ya, mencari umat yang menyebut selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian disampaikan ya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam hadis yang ke-32. Ya, telah disebutkan dalam sesi kuliah yang telah lalu. Keutamaan juga kepada kita, ya, dapat doa daripada malaikat. Malaikat mendoakan dan mengangkat selawat doa tersebut kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Nabi tahu, tuan-tuan. Nabi mengetahui apa yang disebutkan oleh kita. Sama ada kita selawat ke, sama ada kita tidak berselawat. Nabi tahu. Disebutkan juga pada kuliah yang telah lalu. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, faedah kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, jaminan terpeliharanya dan terselamatnya daripada segala apa yang mendukacitakannya dan yang membimbangkannya dari perkara-perkara dunia dan akhirat. Ini jaminan. Ya, tuan kitab ni sebutkan orang yang berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan jaminan terpeliharanya dan terselamatnya daripada segala yang mendukacitakannya dan membimbangkannya dari perkara-perkara dunia dan juga perkara akhirat. Maksudnya orang yang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa hidupnya dia akan mendapat faedah, ya, dia akan mendapat selamat daripada perkara-perkara yang mendukacitakannya, daripada perkara-perkara yang boleh daripada perkara yang boleh merosakkan kehidupannya. Ya, maknanya selawat itu sebagai pendinding, ya, kepada diri seseorang agar tidak leka, agar tidak cuai, agar tidak lupa terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka manakala di hari akhirat perkara yang membimbangkan kita itu ialah lamanya masa kita menunggu untuk berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah tentu kita berada dalam keadaan masing-masing. Setelah bicara dengan Allah, kita hendak melintasi titian siratal mustaqim. Sudah tentu di sana berbagai-bagai cabaran dan halangan rintangan yang kita hadapi. Jadi di sanalah kita memerlukan pertolongan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah merupakan jaminan terpeliharanya diri seseorang daripada perkara yang mendukacitakannya di dunia maupun di akhirat. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Manakala faedah yang keenam, yakni habuan, ya, yang menyelamatkan dia dari ditimpa keburukan yang menimpa orang yang tidak bersalawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah disebutkan dahulu. Jadi orang yang berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni tidak dipanggil sebagai orang yang bakhil. Orang yang berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini hidupannya diredai
oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupannya diberkati, dilimpahi rezeki yang luas. Orang yang selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni dijamin atau peliharanya diri dia daripada perkara-perkara yang mendukacitakannya. Inilah habuan, ya, penyelamat yang tidak nampak daripada Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati dan saya kasih sekalian. Jadi perbanyakkanlah semasa kehidupan, semasa hidup kita ini, kita gunakannya berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menandakan keikhlasan kita. Tidak ada siapa yang tahu, ya. Tidak ada siapa yang dapat menilai patah perkataan yang kita sebutkan, ya, khususnya berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, ya, marilah kita perbanyakkan berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan sahaja pada hari Jumaat, bahkan pada hari-hari yang lain juga kita turut berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana kita mengharapkan syafaat, bantuan, pertolongan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat nanti. Moga-moga Nabi dapat mengenali kita, Nabi dapat mengecam kita bahawa kita ini adalah umatnya. Dalilnya ialah kita perbanyak berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menyebut Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini selawat yang paling ringkas, ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berselawatlah kita pada setiap masa dan ketika. Bukan sahaja ketika menyambut Maulidur Rasul, ya, bukan sahaja ketika berterawih di bulan Ramadan, bukan sahaja ketika perarakan ma'al hijrah dan sebagainya. Maka kalaulah kita berselawat ketika majlis-majlis tertentu, maka, ya, selawat kita itu mungkin tujuannya untuk majlis tertentu. Tetapi kalau kita selawat setiap masa dan ketika, yang menilainya adalah Allah dan Rasulnya, maka insya-Allah Allah Subhanahu wa taala melindungi kita daripada perkara-perkara yang boleh menjejaskan kehidupan kita, perkara yang boleh mendukacitakan dalam kehidupan kita, perkara yang boleh merosakkan kehidupan kita, dan kita terjamin terpelihara daripada mara bahaya malapetaka, dan ianya sebagai penyelamat yang tidak nampak daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, suka saya mohon pada tuan-tuan dan puan-puan agar sebarkan video ini kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Semoga ianya dapat dimanfaatkan ilmunya sedikit ini. Moga-moga kita semua sentiasa dilimpahi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezeki dan terselamat daripada bencana mara bahaya, khususnya penyakit COVID-19 yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya lemah kejahilan diri saya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan insya-Allah pada video yang akan datang kita akan sebutkan perbincangan berkenaan hadis yang ke-33, masih lagi dalam bab beriman kepada adanya malaikat. Sekian.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.